Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1362. Antara paparan utama. Jangan biar Linas cabar keputusan larangan kerajaan. Merentak tidak memutus tali, berantuk tidak melambung bumi. Orang Melayu wajar bertaut untuk perangi rasuah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Isnin mengesahkan bahawa kerajaan telah memberi Linas Malaysia Sdn Bhd Linas tempoh lanjutan 6 bulan untuk memenuhi syarat pelesenan beroperasi di negara ini. Bagaimanapun, lanjutan masa itu disertai dengan syarat ketat dan akan sentiasa dipantau. Saya rasa Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Mosti Chang Lee Kang akan memberikan penjelasan terperinci, tetapi daripada pemahaman kami, lanjutan adalah dengan syarat dan dipatuhi dengan ketat, katanya lapor bernama. Linas diberikan lanjutan masa tersebut susulan rayuan yang dikemukakan oleh syarikat itu berhubung 4 syarat dikenakan oleh Lembaga Pelesenan Tenaga Atom AELB bagi membolehkannya meneruskan operasi di kilang mereka di Gebeng, Kuantan selepas 1 Julai. Sebelum ini, Linas menegaskan bahawa kilangnya selamat dan pelaksanaan syarat pelesenan sedemikian akan mengakibatkan kehilangan pekerjaan di Malaysia. Sementara itu, Chang Lee Kang berkata keputusan yang dibuatnya muktamad berdasarkan Seksyen 32/5 Akta Pelesenan Tenaga Atom dan ia dibuat selepas mengambil kira kepentingan ekonomi, perlindungan alam sekitar dan kesihatan awam. Kerajaan memahami kepentingan industri nadir bumi dan komited untuk memastikan sebarang urusan perniagaan yang dijalankan berkaitan industri terbabit tidak memberi kesan negatif kepada alam sekitar dan penduduk setempat. Mosti akan terus bekerjasama dengan semua pihak berkepentingan untuk memastikan industri nadir bumi di Malaysia berkembang secara bertanggungjawab dan mematuhi peraturan serta piawaian yang ditetapkan, katanya dalam satu kenyataan. Rakyat Malaysia seharusnya menyambut baik tindakan Mosti yang menolak permohonan Linas untuk membawa masuk bahan mentah yang mengandungi radioaktif semula jadi ke Malaysia. Menurut Ketua Angkatan Muda Keadilan Pahang, Chan Chun Kuang, keputusan Mosti mengekalkan 4 syarat lesen yang telah ditetapkan dan dipersetujui oleh Linas bersama kerajaan iaitu aktiviti pemecahan dan peresapan CNL, penjanaan residu water leach purification WLP dan pengimportan pekatan lantanit dari Australia pada tahun 2019 akan memastikan alam sekitar di Kuantan lebih terjamin dan tidak tercemar. Biarpun aktiviti pemecahan dan peresapan CNL yang sepatutnya tidak dibenarkan selepas 1 Julai 2023 telah dilanjutkan 6 bulan sehingga 31 Disember 2023. Namun saya menerima baik keputusan ini. Lanjutan tempoh ini telah mengelakkan gambaran yang diberikan oleh kilang Linas sebelum ini yang mana kilang mereka di Kuantan terpaksa ditutup selepas bulan Julai tahun ini. Linas perlu memastikan proses CNL dipindahkan kembali ke Australia bagi memastikan tiada lagi sisa radioaktif dihasilkan di negara ini sejajar dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh kerajaan, kata ahli Dewan Undangan Semambu itu dalam kenyataannya. Saham Linas memperoleh keuntungan terbesar dalam tempoh lebih 2 tahun pada Isnin dan ditutup 12% lebih tinggi kepada 7.37 Australian Dollar, kira-kira RM22 Malaysia di Sydney, lapor DH Markets. Keputusan kerajaan mengeluarkan lesen 3 tahun baharu kepada kilang Linas dengan syarat yang memerlukan keperluan untuk memindahkan kemudahan pemecahan dan larut resap bahan lantanida ke kawasan di luar Malaysia menjelang 1 Julai. Linas dikatakan sedang membina kilang pemprosesan alternatif di Australia tetapi ia tidak mungkin siap menjelang tarikh asal larangan Malaysia pada bulan Julai. Kemudahan di Kalgoorlie di Australia Barat itu akan menyediakan pemprosesan peringkat awal yang lebih mencemarkan dengan produk yang lebih halus dihantar ke Malaysia untuk disiapkan. Bagaimanapun, Linas berkata ia akan terus mencari pilihan untuk mencabar larangan kerajaan Malaysia. Untuk rekod, Linas telah diberi masa yang secukupnya untuk merancang pelan pengoperasian kerana pembilaan kilang proses CNL di Kalgoorlie, Australia telah pun diluluskan pada bulan Februari 2022.
Namun, syarikat tersebut bertolak dalik dengan alasan bahan tersebut selamat dan isu kehilangan pekerjaan rakyat tempatan. Sedangkan syarat-syarat berhubung bahan radioaktif ini telah ditetapkan apabila lesen operasi diluluskan pada tahun 2020. Permintaan pasaran yang begitu besar menyokong pertumbuhan berterusan industri nadir bumi di Australia, Amerika Syarikat dan China. Manfaatnya yang membantu memudahkan kemajuan inovasi teknologi tinggi dunia seperti kenderaan elektrik dan turbin angin dan lain-lain peralatan moden tidak dapat dinafikan. Namun di sebalik itu kita harus mencari keseimbangan antara manfaat ekonominya dengan kesihatan alam sekitar. Meneruskan operasi kilang di Malaysia memberi manfaat kepada Linas untuk menjimatkan kos operasinya, khususnya daripada segi sumber manusia. Pengusaha dan pelombong nadir bumi kaya raya dengan menjadikan kawasan pelombongan di Australia yang lebih luas daripada negeri Perlis seumpama padang jarak padang terkukur. Saham Linas melonjak apabila kerajaan memutuskan untuk memberinya lesen operasi selama 3 tahun lagi. Nilai saham itulah sebenarnya yang Linas dambakan, bukan isu pekerjanya hilang mata pencarian. Justru, kerajaan mesti tegas berhubung aktiviti Linas di negara ini yang jelas mahu mencabar keputusan tersebut. Jangan benarkan Linas bertolak dalik dengan menggunakan isu kehilangan pekerjaan rakyat tempatan untuk terus mengaut keuntungan tanpa menghiraukan kesan sampingannya kepada alam sekitar di negara ini pula. Kerajaan harus belajar daripada kedelilan Linas ini yang seumpama Belanda minta tanah bagi segala keputusan menerima pelaburan asing FDI pada masa hadapan. Ibarat si buta yang tidak mahu celik, kenyataan Naib Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Kelantan Muhammad Firdaus Nawi yang mengutuk kenyataan Ketua Pengarah JKOM Datuk Muhammad Agus Yusof bahawa beliau tidak cermat dalam menyindir Kelantan sebagai negeri yang tidak membangun dan kotor serta menyamakan keadaan negeri Pulau Pinang adalah sangat tidak berasas dan buta fakta. Adalah menjadi fakta yang tidak dapat dinafikan bahawa Kelantan sememangnya berdepan masalah kotor dengan sampah akibat kelemahan tata kelola kerajaan pentadbiran PAS ini berbanding negeri Pulau Pinang yang bersih di bawah pentadbiran Pakatan Harapan (PH). Kelantan yang merupakan antara negeri termundur di Malaysia adalah hasil daripada kegagalan pentadbiran kerajaan PAS dalam memajukan ekonomi tempatan dan membasmi kemiskinan selain turut berdepan isu alam sekitar yang kritikal. Bukan setahun dua tetapi ianya sudah berlarutan berdekad lamanya. Kerajaan PAS sekarang lebih berminat membeli kereta Mercedes daripada menyelesaikan masalah air, membina stesen bas yang lebih baik dan selesa serta menangani isu alam sekitar akibat pembalakan yang berleluasa. Dalam satu hantaran selaku adun di Pulau Pinang, Muhammad Faiz Fazil mengalu-alukan Firdaus dan kawan-kawannya daripada PAS untuk membuat lawatan sambil belajar ke Pulau Pinang. Georgetown misalnya telah menerima anugerah Bandar Pelancongan Bersih ASEAN pada tahun 2022. InsyaAllah ilmu pengurusan kebersihan daripada Georgetown akan membantu Kelantan ke arah pembangunan yang lebih bersih dan madani, sindir Faiz. Untuk rekod, di bawah pentadbiran Pakatan Harapan, Pulau Pinang merupakan antara negeri terawal melaksanakan dasar pengasingan sisa di punca sejak 2016 lagi. Bagi tahun 2021, Pulau Pinang telah berjaya mencapai kejayaan kadar kitar semula yang tertinggi di Malaysia iaitu 51.18%. Menjelang 2030, ia dijangka naik ke 70%. Manakala data saintifik yang diperakui oleh Kementerian Kesihatan menunjukkan air terawat di Pulau Pinang adalah antara yang terbersih dan selamat. Bukan itu sahaja, Kerajaan Negeri Pulau Pinang sedang melaksanakan pelan kontingensi air mentah di mana kapasiti air mentah dijangka meningkat sebanyak 569 juta liter sehari menjelang 2030. Pulau Pinang sedang menuju ke arah bekalan air mentah yang lebih mapan. Sektor ekonomi Pulau Pinang juga berkembang pesat dengan rekod pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam negara pada tahun 2021 pada kadar 7.1% di saat krisis ekonomi akibat pandemik COVID-19. Sumbangan kepada KDNK pula meningkat kepada 7.1% pada tahun yang sama juga. Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA) turut melaporkan bahawa Pulau Pinang mencatatkan pelaburan sektor pembuatan sebanyak 76.22 bilion ringgit yang dijangka menghasilkan 12,000 peluang pekerjaan. Kejayaan Pulau Pinang dalam memajukan ekonomi negeri ini telah menjadikan kehidupan rakyat yang sejahtera dan makmur. Di Pulau Pinang, kita tidak mendengar rungutan rakyat berkaitan air kotor, sampah yang tidak terurus ataupun mempunyai masalah peluang pekerjaan. Hasil daripada tadbir urus yang cekap ini, rakyat Pulau Pinang menerima pelbagai bantuan ketika pandemik COVID-19 dengan pakej bantuan khas sebanyak 176.45 juta ringgit dan bajet hal ehwal Islam meningkat saban tahun dan diperuntukkan sebanyak 75.08 juta ringgit bagi tahun 2023, ujar beliau.
Tahukah anda, walaupun Pulau Pinang sering difitnah dengan sentimen perkauman dan agama, namun hakikatnya orang Melayu hidup dalam keadaan sejahtera dan aman di negeri berkenaan. Islam juga diamalkan dan berkembang dengan pesat. Isnin lalu, sebuah akhbar yang membuat tinjauan di Pantai Bisikan Bayu, Kelantan mendapati sampah sarap seperti plastik, sisa makanan bertaburan di sepanjang kawasan pantai berkenaan. Lebih menyedihkan, tong-tong sampah yang disediakan oleh Majlis Daerah Pasir Putih MDPP di sepanjang kawasan pantai itu seolah-olah tidak berfungsi gara-gara sikap kurang bertanggungjawab segelintir individu, lapor Sinar Harian. Justru kenyataan Agus bukan bualan kosong tetapi hakikat yang nyata. Seorang tokoh ilmuwan Islam Syekh Muhammad Abduh menyebut dalam satu ungkapan yang cukup popular, "Aku melihat Islam di Eropah tetapi tidak melihat Muslim, dan aku melihat Muslim di negara Arab tetapi tidak melihat Islam." Kelantan mungkin maju dengan slogan Islam tetapi nilai Islam dalam pentadbiran semakin lupus. Bersih dan berkebajikan adalah nilai dan prinsip Islam yang cukup tinggi tetapi tidak dirasai oleh rakyat di negeri Kelantan. Tak tahu nak rasa sedih atau rasa malu. Namun, pemuda PAS Kelantan sewajarnya keluar dan bermusafir ke negeri lain yang jauh lebih bersih dan menyegarkan. Belajar dan jadikan contoh untuk memajukan negeri kalian agar pimpinan Islam yang kalian laungkan menjadi kebanggaan dan disanjung tinggi. Jangan pula kalian menjadi si kambing kecil, merentak tidak memutus tali, berantuk tidak melambung bumi. Pelik bin ajaib. Tiba-tiba timbul Proklamasi Melayu 2023 dalam era Malaysia Madani. Seolah-olah hari ini Malaysia Madani menggugat orang Melayu. Jika diikutkan fatwa songsang pihak penunggang agama, gugat orang Melayu maknanya gugat Islam. Sedangkan hakikatnya, tiada siapa yang tergugat dengan kerajaan baharu ini kecuali para perasuah sama ada yang sedang melakukannya atau sudah bersara daripada melakukannya. Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof nampaknya merasa terpanggil dengan kemunculan proklamasi ini. Katanya sejak mencapai kemerdekaan, ia membuka pentas demokrasi. Muncul persaingan antara orang Melayu untuk mendapat kuasa. Sepanjang sejarah pasca kemerdekaan, Melayu berada dalam agenda teratas dihidangkan atas dulang emas ekonomi, budaya, agama dan pendidikan tak kira siapa yang menjadi kerajaan, sama ada Perikatan, Barisan Nasional, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional maupun Kerajaan Perpaduan hari ini, kata Mujahid. Beliau berkata sepatutnya perjuangan Melayu berada pada tahap yang jauh lebih baik dari awalnya setelah lebih 60 tahun resolusi, dasar dan keazaman politik dimiliki pemimpin parti-parti politik Melayu. Bagaimanapun, Mujahid tidak melihat ianya berlaku. Ironisnya, 2019 kita ada Kongres Maruah Melayu, 2023 kita ada Proklamasi Orang Melayu yang masih bercakap tentang orang Melayu tidak pernah menguasai ekonomi negara kerana gerai-gerai kecil mereka pun sudah diambil orang. Satu-satunya kuasa yang ada iaitu politik juga terlucut dari tangan mereka dan nasib orang Melayu kini dan akan datang tidak lagi dapat ditentukan oleh mereka. Naratif berzaman ini dirumuskan dengan slogan yang klasik iaitu Melayu perlu bersatu, Melayu perlu bertaut, ujarnya. Mujahid berkata beliau tidak menyanggah aspek bertautnya orang Melayu namun mempersoalkan apabila ia digerakkan oleh pihak yang pernah berada lama di puncak kuasa. Biar saya tegaskan di sini, saya tidak ada masalah dengan konsep Melayu perlu bertaut. Tetapi saya ada masalah kalau isu besar Melayu ini diswastakan kepada kelompok tertentu dan paling mengecewakan, individu yang menggerakkan ini adalah individu yang berada di puncak kuasa sebagai PM 22 tahun dan kali kedua 22 bulan. Apakah dia membuat proklamasi orang Melayu ataukah proklamasi tentang dua kali kegagalannya? Ataukah ia bermotifkan politik atas dendam peribadi, bidasnya? Mujahid tidak memperinci apakah kegagalan itu dan dendam peribadi dipercayai merujuk kepada dendam Tun Dr. Mahathir dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau mengingatkan bahawa agenda Melayu pernah berada dalam acuan dasar ekonomi baru DEB, penerapan nilai Islam, Hadari, Wasatiyah, Kemakmuran Bersama dan kini Malaysia Madani. Jelasnya sepanjang sejarah dasar-dasar ini agenda Melayu senantiasa dimartabatkan. Masalah yang membantut usaha murni ini bukan isu agenda Melayu tetapi masalah ketirisan, rasuah, nepotisme dan kronisme. Beliau mengimbas kembali bagaimana Tun Dr. Mahathir walaupun sudah bersara telah bangkit dengan deklarasi rakyat pada 4 Mac 2016 untuk melawan skandal terbesar negara One Malaysia Development Berhad 1MDB yang berlaku di bawah acuan Wasatiyah Perdana Menteri ke-6 Datuk Seri Najib Razak.
Menurut Mujahid, PMX mengangkat Malaysia Madani dan ketegasan beliau membantras rasuah dan memartabatkan integriti tidak dapat dipertikaikan. Dalam era terkini, isunya bukan agenda Melayu lagi tetapi bagaimana menyalut agenda Melayu dengan nilai kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, kepercayaan dan ihsan. Khususnya nilai ihsan yang menegaskan soal kebertanggungjawaban manusiawi dan menolak keburukan manusia prasuah yang hilang nilai amanah dan tanggungjawab, tegas beliau. Mengulas lanjut, Mujahid melihat Malaysia Madani muncul berlatarkan hasrat Raja-Raja Melayu mahu melihat penyatuan, tautan dan perpaduan bagi melahirkan sebuah kerajaan yang stabil. Justru timbul tanda tanya keperluannya seruan proklamasi Melayu. Bukankah pelik proklamasi orang Melayu dalam agendanya ke-11 dan 12 menyeru ketepikan kepentingan diri dan mengajak orang Melayu bertautlah semula demi agama, bangsa dan negara? Bukankah kerajaan Malaysia Madani lahir dari hasrat ke-11 dan 12 yang diproklamasikan? Apakah ada seruan yang lebih besar dari apa yang dihasratkan oleh Raja-Raja Melayu sehingga memerlukan proklamasi orang Melayu sekali lagi? Tempelak pengerusi Pakatan Harapan Perak itu. Beliau dengan terus terang menolak pendekatan tersebut. Saya kurang setuju proklamasi Melayu bukan sebab saya anti Melayu, sedangkan saya juga berbangsa Melayu. Tetapi saya bimbang Melayu telah diheret kepada kancah politik berorientasikan kebencian, permusuhan, agenda pribadi dan dendang kesumat yang tidak berkesudahan. Paling saya bimbang ialah agenda Melayu yang hanya diiktiraf ianya satu agenda apabila aku yang menetapkannya. Sebaliknya, Mujahid mengajak orang Melayu bertaut untuk memerangi rasuah. Sudah-sudahlah, marilah kita orang-orang Melayu semua bertaut atas kepentingan memerangi rasuah, menstabilkan kerajaan dan sudah-sudahlah orang Melayu dimangsakan oleh orang Melayu lain yang mudah lupa, tegasnya. Bagi pentaksub penunggang agama, tidak kira siapa yang pemimpin mereka bertaut, ia tetap benar walaupun menyanggah titah raja kerana kononnya keputusan raja tidak qat'i. Kenyataan agung satu kenyataan yang tidak qat'i. Maksudnya? Tidak jadi kata putus yang menghalang untuk perubahan dalam negara demokrasi. Mengikut raja perlembagaan, raja di bawah perlembagaan. Perlembagaan kita masih menjunjung demokrasi. Dalam isu proklamasi Melayu ini, menurut Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang, walaupun Tun Dr. Mahathir banyak berkhilaf dengan PAS, namun banyak titik persamaan yang wajib diambil kira dan bersatu menunaikan kewajipan agama, bangsa dan negara bersama Islam. Musuh Melayu sekarang ialah DAP, walaupun parti itu tidak terlibat langsung dalam tragedi Memali kerana kononnya parti itu ekstrim terhadap Islam dan mencabar hak kaum Bumiputera dalam perlembagaan. Strategi politik mereka yang mahu menguasai negara dengan memancing Melayu menjadi alat sementara waktu sebagai Perdana Menteri, Menteri-Menteri Kabinet, Menteri Besar dan Ahli Majlis Kerajaan Negeri, Datuk Bandar dan lain-lain bagi memancing kuasa dakwa timbalan pengerusi Perikatan Nasional itu. Justru lupakan sahaja tangisan Balu dan anak-anak penyokong PAS mangsa tragedi Memali. Yang penting selamatkan diri daripada menjadi kluster mahkamah apabila Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyiapkan siasatan mereka. Rakyat termasuk yang berbangsa Melayu menunggu saat itu. Sungguh orang Melayu tidak mahu menjadi mangsa orang Melayu lain yang mudah lupa. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azrin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.